wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mempertemukan kita kembali, alhamdulillah, di dalam majlis ilmu dalam taman syurga. Diharapkan hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan, insan pilihan-pilihan Allah. Fitri habis? Hah? Masya-Allah, tabarakallah. Boleh? Insan-insan pilihan Allah, alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diharapkan pada hadirin hadirat, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kenalan-kenalan semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk tidak melengahkan masa dan waktu, sambungan kitab yang pertama kita, Ta'limul Aulad, Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Aulad, Ta'limul Muta'allim. So, 9 muka surat 9 perenggan berapa? Dan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Sebelum ni katanya musannif, dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. Jadi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf wajiblah mempelajari ilmu syariat, ilmu fiqh. Kerana bahawasanya sya'an ilmu fiqh itu sebaik-baik ilmu yang memimpinkan kita dan menarikkan kita kepada sekalian kebajikan-kebajikan, dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, dan ialah seadil-adil daripada segala jenis yang adil. Kerana bahawasanya ilmu yang menyatakan sekalian syariat-syariat, yakni undang-undang dan sekalian hukum-hukum yang tiada ada zalim pada keduanya sekali-kali. Itu peranan ilmu fiqh. Mengaji fiqh lah. Ilmu fiqh ni luas. Jadi ilmu fiqh ni luas. Soalannya, adakah kita wajib mempelajari sekalian ilmu fiqh itu? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak wajib kita mempelajari sekalian ilmu fiqh itu. Bahkan yang menjadi fardu ain ke atas diri kita ialah mempelajari syariat, undang-undang ibadat ataupun ilmu fiqh yang bersangkut paut dengan ibadat yang kita kerjakan sehari-hari. Kita terlibat dengan apa? Bila diri kita terlibat dengan perniagaan, maka wajib belajar fiqh bab perniagaan. Bila kita terlibat dengan nikah kahwin, maka wajib belajar fiqh bab nikah kahwin. Bila kita jadi suami, wajib belajar fiqh hukum jadi suami, hukum jadi isteri. Bila kita memiliki harta, contohnya bersangkut paut dengan zakat, maka wajib belajar bab zakat. Bila kita jadi orang yang berkewajipan menunaikan ibadah haji umrah, barulah wajib belajar ilmu yang bersangkut paut dengan haji umrah. Bila kita keluar daripada rumah, wajib menutup aurat, maka wajib pula belajar ilmu cara-cara menutup aurat. Begitulah seterusnya. Bila kita sakit pun wajib sembahyang, maka wajib belajar fiqh syariat, bagaimana undang-undang tata cara melakukan ibadat sewaktu kita sakit.
Waktu kita duduk musafir, macam mana pula cara semayang dalam musafir? Waktu tak ada air, waktu tak ada wuduk, tapi wajib juga semayang. Macam mana nak sembahyang dalam keadaan tak ada air, tak ada wuduk? Wajib belajar. Begitulah ilmu fiqh tadi. Ilmu fiqh ni ikut apa yang bersangkut paut dengan kita, itulah yang wajib kita belajar. Yang tak ada kena-mena dengan kita, sunat belajar. Ilmu fiqh yang tak ada mengena dengan kita, sunat kita belajar. Contohnya sekarang, kita ni tak ada kewajipan pun, tak layak pun nak menunaikan ibadah haji. Maka sekarang ni sunat pada kita belajar bab haji. Sunat belajar. Tapi orang yang wajib menunaikan ibadah haji, dia dah berkemampuan, berkelayakan, dia bukan wajib belajar haji, dia wajib belajar bab haji. Supaya dapat dipastikan amalan ataupun amal ibadat haji umrahnya itu betul dan diterima oleh Allah. Itu yang syariat. Baik. Dan lagi bahawasanya ilmu fiqh ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya kepada jalan itu yang mempersampaikan dia kepada yang dituntuti. Jadi dengan ilmu fiqh ni kita akan tahu undang-undang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang wajib dilaksanakan, apa yang haram dilaksanakan, apa yang sunat dilaksanakan, apa yang makruh dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan. Dan iaitu kemenangan dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan. Jadi bila kita belajar fiqh, kita akan dapat banyak kebajikan. Bila kita belajar fiqh, kita akan dapat banyak kebajikan. Sebaliknya, kalau kita tak belajar fiqh, kita tak akan dapat kebajikan. Kerana apa? Contohnya, kita tak belajar fiqh bab solat, kita tak akan dapat kebajikan solat. Kerana cara mendirikan solatnya pasti salah. Macam mana kita nak mendirikan solat yang Allah perintahkan dalam keadaan kita tak tahu undang-undang yang bersangkut paut dengan solat? Walaupun kita solat, tapi kita tak tahu undang-undang, syarat-syarat, rukun-rukun di dalam solat, sehingga kita melanggar undang-undang solat tanpa kita ketahui, tanpa kita sedari. Bagaimana kita akan mendapat kebajikan daripada solat yang kita dirikan dengan cara yang salah? Solat mandi wajibnya tak sah. Contoh, solat ambil wudunya tak sah, solat tutup auratnya tak sah, solat bacaannya salah. Dah sudah tentulah Allah takkan terima sembahyang kita, meskipun kita sembahyang. Jadi Allah memerintahkan kita sembahyang mengikut cara yang betul, bukan sembahyang ikut suka hati. Jadi benarlah kata Muslim ini, dia kata bila kita belajar fiqh ni, kita akan dapat banyak kebajikan, kerana kita akan melakukan amal tadi dengan cara yang betul. Dalam solat apa yang tak boleh buat, kalau buat batal solat, maka dia akan usaha menjauhkan dirinya daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Salam. Baru nak tukar nama tempat jadi. Baru nak tukar nama Zibri datang. Baik. Jadi belajar fiqh, kita wajib belajar, isteri kita wajib belajar, anak-anak kita wajib belajar. Kalau tak nanti kebajikan, bekalan nak bawa apa bekalan? Kebajikan ni mana? Bekalan mati ya. Bekalan mati. Orang yang belajar fiqh, cara amalannya betul, dia akan banyak bekalan mati. Kebajikan dia banyak. Apa yang dia buat betul, Allah terima. Jadi banyaklah bekalan akhirat dia. Kalau kita tak belajar fiqh, buat-buat tak sah, buat-buat tak sah. Bukan batal, tak sah. Batal ni lain, tengah-tengah semayang terkentut, tu batal.
Ini bukan batal, tak sah. Angkat takbir tak sah dah. Macam mana nak kata batal? Angkat takbir pun tak sah. Takbir dalam hati. Takbir dalam hati ataupun takbir ratul ihram, tidak mengeluarkan suara, tak memperdengarkan suara, nak batal macam mana? Tak sah. Takbir macam tu tak sah. Lain dah ditakbir sah, Allahu Akbar, baru baca iyyaka na'budu, terkentut dia, batal sembahyang. Belajar mereka. Tutup aurat. Macam mana aurat? Pakai longgar-longgar, menutup warna kulit, kemudian menghilangkan bentuk-bentuk tubuh. Itu baru betul menutup aurat. Menutup warna kulit dan menghilangkan bentuk-bentuk tubuh. Orang tak nampak bentuk dada, tak nampak bentuk punggung, tak nampak bentuk peha, tak nampak bentuk betis. Itu baru sempurna menutup aurat. Asasnya lah, dasarnya. Jadi kalau nak cerita warak menutup aurat ni, selain daripada menutup warna kulit, selain daripada menghilangkan bentuk-bentuk, dia tidak berhias dalam pakaian. Tak ada nak bunga-bunga, tak ada nak ropol-ropol, tak ada nak labuci-labuci, tak ada. Itu lagi tinggi lagi penjagaan. Sebab meskipun dah longgar, meskipun dah tak nampak bentuk, tapi kalau ada berlabuci-labuci, berwarna-warni, bergambar-gambar, bunga-bunga, orang seronok tak tengok? Orang masih lagi seronok nak tengok. Sebab tu dia ada peringkat dia. Peringkat yang sempurna dan yang kurang sempurna. Tutup dah aurat tapi kurang sempurna. Yang sempurnanya macam, yang terlebih sempurnanya macam mana? Yang terlebih sempurnanya orang pandang pun menyampah. Itu yang terlebih sempurna. Orang lelaki pandang kita, dia tak nak pandang dah, macam tengok pokok pisang. Tapi kalau pandang lagi, nak tengok lagi, itu menunjukkan belum sempurna. Masih menarik minat laki-laki memandang lagi. Tutup aurat, tapi masih berhias-hias lagi. Sah tak tutup aurat? Sah dah, tapi belum sempurna. Apa tujuan tutup aurat? Mengelakkan fitnah. Tapi kita dah tutup aurat, orang seronok pula tengok kita. Menunjukkan belum sempurna lah tu. Adalah tu tang mana-mana nak kena baiki aja lagi kalau nak sempurna. Belajar PK. Kalau tak, kita tak faham. Kalau tak, kita tak tahu. Kita rasa aku dah tutup aurat dah, aku dah pakai seluar panjang tapi ketat, aku dah pakai baju t-shirt tapi ketat. Itu tak sempurna. Itu tak sempurna menutup aurat, sebab masih lagi menunjukkan bentuk-bentuk tubuh. Laki pun sama, laki pun kena belajar tutup aurat juga. Ini bukan orang perempuan ni. Wajib menutup dan haram memandang. Yang tutup pun berdosa, yang mandang pun dosa. Jadi tak boleh nak salahkan orang lain, diri masing-masing lah salah. Yang mendedahkan pun berdosa, yang memandang pun berdosa. Kemudian dan iaitu kemenangan dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan, yang ialah sampai kepada rahmat Allah dan lemah lembutnya Allah dan ampuninya Allah Ta'ala. Orang yang amalnya betul, yang diterima oleh Allah, pasti akan mendapat kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, iaitu di hari kiamat nanti. Dah tu kebahagiaan dekat dunia ni tak kekal ke? Jawabnya tidak kekal. Besok mati, habislah bahagia dunia kita tu. Cerita tentang kebahagiaan rumah tangga kita atas dunia, selesailah bila datangnya
mati. Itu nak ngadap pula yang tu. Ngadap yang dalam liang lahat dalam kubur tu tak tahu bahagia ke tidak. Kalau jumpa celaka lah selama-lamanya. Cerita bahagia je sekejap di atas dunia dulu, balik akhirat duduk dalam celaka selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi kita kena usaha ikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia pun nak bahagia, akhirat lebih-lebih lagi nak bahagia. Kalau dunia pun nak bahagia, dunia pun nak kaya, dunia pun nak selamat, dunia pun nak mewah, akhirat lebih-lebih lagi kena nak. Sebab nikmat di hari kiamat tu bersifat kalau kaya kekal kekayaannya, kalau seronok kekal keseronokannya, kalau selamat kekal keselamatannya. Alangkah tidak cerdiknya kita kalau kita hanya menginginkan, mengimpikan kesenangan, keselamatan, kebahagiaan yang sementara, tapi tak ingin kesenangan, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Alangkah tidak berakalnya kita, tak waras. Kita tak waras lah kalau macam tu. Saya nak senang sekejap aja, lepas tu biarlah azab selama-lamanya. Itu orang tak cerdik cakap macam tu. Kalau cerdik, saya nak senang sekejap, kalau senang lama lagi-lagi lah saya nak. Itu baru cerdik. Ni dah saya ni asalkan dapat senang sekejap, anak bini saya senang sekejap, anak bini saya selamat sekejap, tak apalah. Nanti hari kiamat kena azab selama-lama pun tak apa, asalkan dapat senang sekejap. Itu tak cerdik. Kalau dah senang sekejap pun kita nak, takkan senang lama, tak mahu. Orang waras takkan fikir macam tu. Tapi seolah-olah pemikiran kita ni macam orang tak waras. Pemikiran kita, Allah bagi kita akal tapi macam tak waras. Kita mengutamakan kesenangan yang sekejap, tak pedulikan kesenangan yang kekal. Ni cara berfikir macam orang tak waras, tapi waras. Sebab tu Allah Ta'ala bersindir dalam Quran, afala ta'qilun, kau tak berakal ke? Kalau bahasa kita lah, afala ta'qilun, adakah kamu tak berakal? Sedangkan Allah bagi akal, tapi cara fikir macam tak berakal. Biarlah senang sekejap, asalkan azab selama-lamanya. Biarlah kaya sekejap, asalkan azab susah selama-lamanya. Afala ta'qilun, adakah kau tak berakal? Adakah kita tak berakal untuk fikir macam tu? Dekat dunia kita jaga keselamatan anak bini kita, tapi kat akhirat kita tak jaga keselamatan kita dan anak bini kita. Waras ke tak waras? Sedangkan kecelakaan, azab, susah di hari kiamat tu jauh lebih dahsyat daripada susah dunia. Tapi kat dunia bukan main kita jaga diri kita, jaga anak bini kita, kejap-kejap pesan, kejap-kejap pesan, kejap-kejap pesan. Jaga kebaikan, jaga keselamatan, jalan baik-baik. Betul dah tu. Kita tak nak isteri kita mudarat. Nanti malam-malam kunci pintu, kunci gate, takut nanti orang datang rompak ke, bunuh orang macam-macam. Betul dah tu. Tapi tak terfikir pula macam mana kecelakaan yang menanti anak bini kita selepas mati. Ke kita tak percaya? Ke kita tak percaya selepas mati ni ada azab, ada seksa yang jauh lebih dahsyat daripada dunia lagi? Tapi cara fikirnya macam tak waras. Dekat dunia kita jaga keselamatan kita, anak bini kita, tapi keselamatan dalam liang lahat, keselamatan di alam barzakh kita tak peduli. Betul tak? Cik kita fikir betul tak apa yang kita cakap no? Kita ni lah, kita bukan cakap masalah dosa orang lain, kita ni. Sebab kita ngaji ni nak tilik diri kita, bukan nak tilik diri orang. Kita nak tilik diri kita, sikap kita, supaya kita nampak kesilapan dan kesalahan kita. Kita nampak kesilapan dan kesalahan kita, mudah-mudahan nak baiki. Maknanya kalau aku macam ni tak kena ni. Tak kena ni kalau macam ni lah perjalanan cara aku hidup atas dunia. Jaga anak bini aku macam ni, keselamatan dunia aku ambil berat, tapi keselamatan hari kiamat aku buat tak kisah. Ni tak kena ni, ini salah cara ni. Dah tindakannya apa?
Usahalah baiki. Usahalah baiki. Dah nampak silap, baiki ya. Mujur Allah tunjukkan silap kita waktu kita hidup. Kalau selepas mati baru tahu silap, nak reverse balik tak boleh dah. Nak reverse balik hidup atas dunia, nak baiki balik cara kita didik anak bini kita, dah terlambat. Sebab itu bila Allah sayang kita, Allah ambil kita, Allah letakkan kita dalam majlis ilmu supaya sampai petunjuk-petunjuk Allah ke dalam hati kita. Dan kita boleh pandang diri kita, rupa-rupanya selama ni aku ni adalah orang yang tak peduli tentang keselamatan anak bini di hari kiamat. Aku ni hanya menjadi suami yang menjaga keselamatan anak bini di dunia sahaja. Keselamatan anak bini aku di hari kiamat aku abaikan. Dalilnya mana? Kita tak pedulikan amal ibadat mereka. Kerana bila kita tak amalkan, tak pedulikan amal ibadat anak bini kita, betul ke salah lantaklah. Cara buat salah pun biarlah. Bukankah nanti azab yang menanti anak bini kita? Bukankah azab yang akan menanti anak bini kita? Bukankah maknanya kita suami yang menempahkan azab untuk anak bini kita? Cuba kita fikir baik-baik. Kenapa dekat dunia ni kita bertindak, membuat sesuatu? Sebab nak selamatkan anak bini kita daripada susah dunia. Sebab tu kita bertindak, bekerja, cari duit, bagi rumah selesa, bagi pakaian selesa, bagi makanan yang sihat, bagi kenderaan yang selamat. Betul dah. Tapi selepas mati punya kehidupan tu kita tak fikir. Selepas mati tu benda khayalan. Dah, kita orang beriman dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat tu bukan dongeng. Benda yang pasti berlaku, benda yang ada sungguh-sungguh. Kita, anak bini kita akan pindah situ. Jadi apa tindakan? Apa tindakan? Apa tindakan? Apa tindakan? Bila lagi? Jadi jaga keselamatan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah Ta'ala bagi warning. Jaga diri kamu, jaga diri anak bini kamu daripada api neraka Allah. Allah bagi warning. Sebelum masuk dalam tu Allah bagi warning. Jaga diri kamu dan anak bini kamu daripada azab neraka Allah. Allah bagi warning. Maknanya jangan sampai nanti masuk dalam neraka, jangan. Sebab takkan tertanggung kita. Kulit kita, daging kita ni bersentuh dengan besi panas pun pindah. Kulit kita ni, daging kita ni bersentuh dengan besi panas pun masak dah. Bukan api, besi panas. Bukan api, besi panas. Kalau api, apa api yang paling panas atas dunia? Api apa ya? Atas dunia, api yang paling panas kan? Lahar gunung Gapi. Katakanlah lahar gunung Gapi yang paling panas, tak tahu berapa ribu darjah Celsius ke, tak tahu lah. Kalikan dengan 70 kali ganda. Itulah azab neraka Allah yang nak sentuh kulit kita, yang nak bakar daging-daging dan tulang-tulang kita dan anak bini kita. Na'udzubillah. Jadi belum terlambat. Pakat-pakat kita kembali kepada Allah. Pakat-pakat kita kembali kepada Allah. Kembali kepada agama, amalkan agama dalam kehidupan rumah tangga kita, masyarakat kita, diri kita khususnya. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan, keselamatan. Dan lemah lembutnya dan ampuninya Allah, dan ialah juga yang diserupakan dengan kota yang menahani ilmu fiqh tadi tu, ilmu syariat tadi, dan melepaskan yang menuntutinya dan belajarnya daripada sekalian kesusahan dan bala-bala yang masuk di dalam jumlahnya jahil dengan suruhan Allah Ta'ala. Bila kita tak belajar fiqh, kita akan jahil dengan perintah Allah. Kita tak tahu apa yang Allah suruh kita. Bila kita tak nak belajar ilmu fiqh, kita tak tahu apa yang Allah suruh kita. Kita hanya tahu yang dasar-dasarnya, cari nafkah, tu je yang kita tahu.
Padahal bukan cari nafkah je yang Allah suruh. Allah suruh cari nafkah, bagi nafkah, Allah suruh cari ilmu agama, Allah suruh sembahyang dan sebagainya. Tapi kita kalau tak mengaji, kita jahil, kita tak belajar, kita tak tahu. Kita ingatkan dalam hidup dunia ni ada 5 benda je yang Allah suruh. Padahal lebih daripada 5 benda yang Allah suruh atas diri kita. Bila kita belajar, nanti kita akan tahu, oh, menuntut ilmu wajib, oh, mengajarkan ilmu agama pada anak bini juga wajib, bagi dia ke tempat tinggal pun wajib, bagi dia pakaian pun wajib. Rupanya banyak, rupanya Allah suruh tadi aku ni. Bila mengaji baru tahu. Kalau tak mengaji, kita relax aja, cukup dengan cari nafkah dah menyenangkan hati kita, goyang kaki dah. Konon-konon dah jadi suami yang terbaik dah. Konon-konon dah jadi suami yang menjalankan tanggungjawab dah. Padahal banyak lagi tanggungjawab yang Allah perintah kepada suami untuk diberikan kepada anak bini kita, tapi kita buat tak peduli. Begitu. Yang bini pun kena ngaji, baru dia tahu apa tugas dan tanggungjawab dia kepada laki dia. Bukan masak aja. Fadal pakcik. Fadal. Bila jadi bini, kena belajar fiqh. Belajar fiqh. Kalau aku jadi bini, apa tanggungjawab aku kepada suami? Apa yang wajib aku buat terhadap suami? Mengaji. Kalau tak mengaji, kita tak akan tahu, kita tak akan faham tanggungjawab. Jadi nanti kita tak akan buat. Kita hanya buat 2 benda je yang kita tahu. Rupa-rupanya ada banyak lagi benda yang Allah wajibkan kat atas diri kita sebagai seorang isteri. Kita tak buat sebab kita tak tahu. Kita tak pernah ambil tahu. Jadi kita mengaji ni nak perhati diri masing-masing, bukan nak perhati diri orang. Kita mengaji. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji baik-baik, jaga adab. Jangan borak, jangan bersembang. Online tak online, sama je. Online tak online, jaga adab, jangan bersembang. Nak ngaji, ngaji sungguh. Nanti Allah tak bagi kita berkat. Faham boleh, tapi berkat tak dapat. Ngaji boleh, nanti berkat tak dapat. Faham boleh, tapi berkat tak dapat kalau tak jaga adab. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, kalau ngaji lelaki dengan online sama je. Cuma kelebihan tu tak sama lah. Sebab macam yang bertalaki ni nak kena korban duit minyak datang, nak kena tinggalkan bini, macam-macam kan. Yang bertalaki, yang mengaji secara online, dia tak hadapi benda-benda macam tu. Makna kurang bab kebajikan situ. Tapi ilmu faham, sama boleh faham. Sebab tu walaupun mengaji secara online, kena jaga adab dan akhlak juga. Kena hormat guru kita yang bercakap tu. Dia bukan cakap seorang-seorang, dia bersungguh nak menyampaikan kepada kita. Dia nyampaikan, dia memberi dalam keadaan dia redha, maka kita kena terima pun dalam keadaan redha. Dia bagi dengan rasa hormat, kita kena terima pun dengan rasa hormat. Itu adab menuntut ilmu. Ni ngaji kitab ta'lim ta'alim ni. Ni tujuan ngaji ni nak jaga adab kita belajar. Online tak online sama je. Time kena sebat, kita sebat lah dah. Oh, dia tahu. Kalian ingat kalian duduk bersembang dekat online tu, saya tak berasa hati. Saya berasa hati menunjukkan kalian tak tumpu perhatian belajar. Jaga baik. Macam-macam nak kena belajar. Kalau tak ada beda kita ngaji kitab ta'lim ni. Ikut je lah letak kita nak ngaji macam mana. Tak payah ngaji kitab. Beli pun kitab mahal, mencecah harga RM15. Kita tujuan belajar ni nak tahu adab dan akhlak sebagai penuntut ilmu, supaya kita dapat berkah ilmu. Awal kitab ni dia dah bagi tahu dah dulu. Ramai yang bersungguh mengaji, tapi akhirnya sesat jalan juga. Bersungguh mengaji tu. Kalau kita main-main, macam mana? Kalau bersungguh pun ramai yang sesat, ramai yang terkandas, ramai yang tak sampai yang maksud. Kalau main-main,
Tak apa, perbaiki. Kan tadi dah belajar, kita ngaji ni tujuannya apa? Nak baiki. Allah nak tunjukkan kita silap supaya kita sedar kesilapan kita. Jangan syok sendiri rasa macam kita tak ada silap, tak ada salah. Tak apa, lepas ni makan kambing. Yang online tak dapat lah, tengok je lah. Kemudian, dan ialah, saya ingat lagi Syekh Nuruddin Al-Banjari duk pesan apa ni? Sebab apa dia beratkan sangat adab menuntut ilmu? Sebab dia kata keberkahan ilmu itu duduk pada redha guru. Redha guru yang menjadikan Allah bagi berkah pada kita. Bila guru tak redha, tak seronok dengan kita, Allah akan angkat berkat ilmu, walaupun faham, walaupun pandai. Jadi kata Syekh Nuruddin, barang siapa yang duduk dekat depan ni, kalau dia bercakap, dia nampak orang lain bercakap, itu akan menyakitkan hati, itu akan mengguris hati, menunjukkan orang tak hargai apa yang dia nak sampaikan. Sedangkan dia nak menyampaikan dalam keadaan dia bersungguh-sungguh nak sampaikan. Ibaratnya macam kita lah, kan, kalau orang bercakap dengan kita, kita paling muka. Apa perasaan kita? Mak bapak kita cakap sungguh-sungguh, tapi kita palingkan muka. Apa perasaan mak bapak? Ataupun kita alami sendiri, bila kita cakap dengan anak-anak kita, anak-anak kita buat kerja lain, apa perasaan kita? Terguris hati kita, terguris hati kita. Begitulah guru. Begitulah guru. Jangan membuat sesuatu yang mengguris hati guru kita, sebab di situ Allah akan mengangkat keberkahan ilmu tadi. Bukan itu syarat yang dibuat oleh persatuan guru-guru, tidak. Bukan itu yang diminta oleh guru, tidak. Itu adabnya yang ulama ajarkan. Sebab tu tak pelik ramai yang mengaji, satu guru, satu kitab, satu masjid, tapi ada yang berubah jadi baik, ada yang tak baik-baik. Perasan tak benda tu? Mengaji sama, guru sama, kitab sama, waktu sama, tapi yang ni berubah. Akhlak makin elok, hati makin bersih, mulut makin baik. Kita tak, mulut makin jahat, macam tak pernah mengaji. Hati makin busuk, macam tak pernah belajar. Tapi mengaji, gurunya sama, waktunya sama, kitabnya sama. Sebab apa tu? Adab kita tak jaga. Barangkali niat kita mengaji pun dah salah tak? Pakat-pakat kita baiki, insya-Allah. Kita mana sempurna, mana pun manusia. Kemudian katanya musannif lagi, dan ialah Allah, dan ialah ilmu fiqh tadi, ilmu syariat tadi juga boleh diserupakan dengan kota yang menahani dan melepaskan yang menuntutinya. Orang yang belajar fiqh ni, maknanya dia akan dapat perlindungan. Ibaratnya macam duduk dalam kota. Duduk dalam kota, benteng, dan melepaskan yang menuntutinya dan belajarnya daripada sekalian kesusahan dan bala yang masuk di dalam jumlahnya jahil. Sebab jahil ni musuh, kejahilan ni musuh sebenarnya, kejahilan ni. Bila kita jahil, kita akan dapat mudarat. Bila kita jahil, kita akan dapat mudarat asbab kejahilan kita. Contoh, saya jahil sembahyang, saya akan dapat mudarat daripada kejahilan saya sembahyang. Saya akan jadi maksiat. Kalau tak belajar fiqh, kita akan jadi maksiat. Sembahyang kita tu, bila kita buat dengan cara yang salah, dia akan jadi maksiat kalau kita ulang dengan cara yang betul. Saya sembahyang tapi bacaannya salah. Saya solat tapi mandi wajibnya tak sah. Adakah dia jadi taat? Tidak, dia jadi maksiat. Jadi kalau kita tak belajar fiqh, dia jadi maksiat. Kalau tak belajar akidah, dia jadi kufur. Itu peranan fiqh dan tauhid tadi. Kalau tak belajar tauhid, dia jatuh kufur. Kalau tak belajar fiqh, dia jatuh maksiat. Sebab solat yang didirikan dengan tidak sah, kalau tak diulang dengan yang sah, dia jadi maksiat, jadi dosa. Bukan asalkan buat, salah pun tak apa, bukan. Bila kita dah belajar, dah tahu salah, wajib ulang.
Selagi dalam waktu, wajib ulang balik. Kalau dah terlepas waktu, baru sedar semayang kita semalam salah, wajib qada balik. Begitu. Jadi orang yang belajar, dia akan selamat dah daripada apa? Daripada bala yang datang asbab daripada jahil tadi. Bila kita belajar, kita akan selamat daripada bala kejahilan tadi. Bala kejahilan tadi. Sebab kejahilan ni bawa bala. Amal kita tak diterima oleh Allah. Bala tu. Itu bala akhirat namanya. Kalau bala dunia ni panas, kemarau, kebakaran, banjir, itu bala dunia. Bala ibadat, Allah tolak amalan kita. Itu bala. Allah tak ampunkan dosa kita, itu bala. Allah tak redha dengan ibadah kita, itu bala. Allah tak sayang kepada kita, itu bala. Allah tak bagi kita petunjuk, itu bala. Kita suka buat maksiat, itu bala. Kita suka buat maksiat, kita suka buat dosa. Buat dosa rasa tak berdosa, rasa buat dosa rasa tak bersalah, tetapi bangga dengan dosa, itu bala. Mati hati, itu bala. Mati hati bala. Buat dosa tak ada rasa berdosa pun dengan Allah, tak semayang tak rasa bersalah pun dengan Allah. Itu bala. Bala akhirat. Na'udzubillah. Bala dalam ibadat. Tak berasa penting belajar agama, tu bala. Tak duduk dalam majlis ilmu, tak nak mengaji, tu bala. Sebab Nabi bagi tahu apa? Ilmu Allah takkan bagi melainkan untuk orang yang bahagia. Ilmu Allah akan haramkan daripada golongan yang celaka. Mana-mana orang yang atas dunia ni Allah haramkan dia daripada duduk dalam majlis ilmu, itulah tanda-tanda orang yang akan dapat celaka hari kiamat besok. Siapa kata tu? Nabi SAW yang kata. Itu maksud daripada hadis tu. Jadi kita kena risau kalau diri kita, anak bini kita, kawan-kawan kita masih lagi ada yang tak duduk belajar agama. Kita kena risau sebab masuk dalam janji celaka tadi tu. Jangan rasa tak kisah, jangan rasa senang hati. Nabi tak bohong. Nabi kalau kata celaka, pasti celaka. Allah takkan bagi ilmu kepada orang yang celaka. Allah akan biarkan dia dalam kejahilan. Allah takkan kutip dia, Allah takkan panggil dia, Allah takkan dudukkan dia dalam majlis ilmu. Allah biarkan dia dengan seronok dengan kejahilan dia tu. Allah sesatkan dia dengan kejahilan tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan diri kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, semuanya tak terkecuali. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah pilih, Allah jemput, Allah bagi taufik, sesibuk apa pun kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Daripada sekalian kesalahan-kesalahan dan bala-bala yang masuk dalam jumlahnya jahil dengan suruhan-suruhan Allah. Tak tahu apa yang Allah suruh, entahlah. Apa yang Allah larang, entahlah. Dah hidup macam mana? Langgar je lah, ikutlah. Tengok orang buat orang buat apa, buat lah, ikutlah, tiru-tiru je lah. Kalau orang tu betul, betul lah kita. Kalau orang tu sesat, sesat lah kita. Dan tegahan-tegahannya supaya kita tahu apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang kita, entahlah. Zahir kita ni apa yang Allah larang, tak tahu. Batin kita apa yang Allah larang pun tak tahu. Dah macam mana nak jauhkan? Lantaklah, langgar aja. Jadi betul lah kata dalam kitab, orang yang jahil ni macam unta buta. Orang yang jahil ni macam kelakuan dia macam unta buta berlari, habis langgar semua. Itulah ibarat orang yang duduk dalam jalan, langgar semua. Langgar semua. Pokok tak pokok, tunggul tak tunggul, longkang tak longkang, lubang tak lubang, langgar semua. Jahil ni
kegelapan. Orang yang jahil dengan ilmu, dia akan berjalan dalam gelap, dia beribadat dalam gelap tanpa suluhan, maka dia beribadatlah sesuka hati dia. Na'udzubillah. Dia tak akan ada petunjuk apa yang kena buat, mana nak buat, mana nak tinggal, mana nak jauhkan. Dia tak nampak benda tu, dia langgar semua. Sebab jahil tu kegelapan yang sangat dahsyat. Jadi bersyukurlah bila Allah dengan kehendak Allah pilih kita belajar. Kena terima kasih sangat-sangat pada Allah bila Allah pilih kita belajar. Kena terima kasih sangat-sangat pada Allah. Terima kasih sangat-sangat pada Allah. Allah temukan kita dengan kawan-kawan yang jadi asbab bawa kita dalam majlis ilmu. Terima kasih sangat-sangat pada Allah. Allah temukan kita atas dunia ni dengan orang-orang yang boleh bimbing kita. Terima kasih pada Allah sangat-sangat. Cuba kita bayangkan kalau Allah tak pilih, Allah tak pedulikan kita, duduklah kita dalam kegelapan kejahilan. Na'udzubillah. Nanti akhirnya nanti binasa. Lepas tu terima kasih banyak-banyak, syukur sangat-sangat kepada Allah yang pilih kita. Walaupun kita bukan orang baik, walaupun kita bukan daripada keturunan yang baik, tapi Allah pilih kita belajar. Itulah kasih sayang Allah atas diri kita. Ini semua berkat doa mak ayah kita, berkat doa datuk nenek moyang kita. Selalu waktu dia orang hidup dulu, dia selalu doa, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Duk minta doa baik-baik untuk keturunan dia. Ni yang kita dapat ni, alhamdulillah, berkat doa orang dulu-dulu. Bukan sebab kita istimewa sisi Allah dah, tak payah perasan. Apa kita dosa banyak, tunggang langgang kita istimewa apa? Cakap tak serupa bikin, jadi lampu suluh. Duduk dalam gelap, suluh orang, tapi diri sendiri duduk dalam gelap. Jadi tak ada apa pun. Ini semua berkat orang dulu-dulu, berkat alim ulama yang mendoakan umat. Alhamdulillah, berkat doa Nabi SAW. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya itu sebesar-besar kesusahan dan sebesar-besar bala-bala seperti barang yang tiada tersembunyi. Kerana bahawasanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqah ini, lagi yang warak, yakni amat menjauhkan diri pada yang haram-haram, akan sebagai jauh yang sempurna. Itu terlebih sangat menyusahkan atas syaitan-syaitan daripada 1000 orang abid, yakni yang berbuat ibadat dengan ketiadaan ilmu fiqah ataupun dengan ketiadaan ilmu yang lain. Maksudnya syaitan-syaitan ni, setan-setan ni, yang berkawan dengan nafsu ni, sangat mudah nak menyesatkan, menggagalkan, mengalahkan orang-orang yang rajin beribadat tanpa ilmu. Orang-orang yang rajin beribadat, tak berhenti beribadat, sikit-sikit ibadat, sikit-sikit ibadat, tapi tanpa ilmu, terlalu mudah untuk disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Berbanding dengan seorang yang ada ilmu. Seorang yang ada ilmu, dia tahu syarat rukun ibadat, dia tahu pantang larang dalam akidah, dia tahu bagaimana, apa sebab-sebab yang menjadikan amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Apakah perbuatan-perbuatan hati yang menjadi asbab Allah hapuskan segala pahala amal kebajikan, dia tahu dan dia jauhkan. Orang ni walaupun seorang, terlebih sukar untuk syaitan, beribu syaitan menyesatkan payah. Dia seorang ni tadi yang ada ilmu, terlebih sukar beribu syaitan nak menyesatkan dia. Sebab dia ada ilmu, dia tahu selok belok syaitan nak menipu dia, dan dia boleh menyelamatkan dirinya daripada tipu daya dan perangkap-perangkap tadi. Sedangkan yang abid tadi beribadat membabi buta, beribadat membabi buta, dengan makna tak peduli, akidah pun dia tak tahu, maksiat hati pun dia tak faham, cara pantang larang dalam ibadat pun dia tak tahu, tapi dia rajin beribadat. Ini terlebih mudah untuk syaitan menyesatkan dia. Jadi hati-hati.
Jangan kita berseronok buat ibadat tanpa belajar. Nabi dah pesan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan bagi amal. Ibaratnya macam solat berjamaah lah. Amal tu ibaratnya makmum, ilmu itu ibaratnya imam. Sah ke tidak nak solat berjamaah tanpa imam? Tak sah. Tu orang panggil semayang seorang diri. Macam mana kalau nak solat berjamaah tak ada imam? Tak sah lah. Begitulah tak sah amal tanpa ilmu. Boleh tak buat, boleh tak nak beribadat dengan tak belajar agama? Boleh. Apa tak boleh pula? Itulah yang kita buat hari-hari. Boleh je sembahyang? Tak belajar boleh je sembahyang? Tak belajar boleh je bayar zakat? Tak belajar boleh je pergi haji umrah? Tapi ingat, ibadat yang kita buat tadi tak diterima oleh Allah. Jadi kena takut. Tu bala kan? Bala. Penat buang masa, buang tenaga, buang harta nak beribadat, akhirnya Allah tak layan, Allah tak pandang. Cara buat salah. Jangan kita ni tertipu, terpedaya dengan diri kita, asbab lemah lembut Allah Ta'ala tu. Jangan kita terpedaya dengan diri kita, dengan lemah lembut Allah atas diri kita tu, dengan sifat pengampun Allah tu, dengan sifat pemurah Allah tu. Kita jangan tertipu dengan diri kita. Kena ingat, Allah Ta'ala itu juga ada sifat-sifat dan nama-nama yang nak menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, keadilannya, kekerasannya. Kena ingat keadilannya. Jangan lupa. Jangan kita ingat pemurah, pengampun. Kita tak ingat yang dia itu juga maha mengazab sesiapa yang dia nak. Jangan terlupa yang tu. Jangan terlupa yang tu. Memang dia pemurah, memang dia lemah lembut. Tak semayang pun hari ni Allah bagi makan minum juga. Betapa lemah lembutnya Allah tadi kita. Anak bini kita keluar rumah tak tutup aurat, selamat balik rumah, tak ada masalah, Allah jaga. Lemah lembut Allah dah tu. Tapi sebenarnya Allah lemah lembut tadi supaya kita ambil peluang sebelum Allah menzahirkan kekerasan dia. Sebelum Allah menzahirkan kekerasan dia, cepat-cepat perbaiki. Bukan semakin naik tocang. Bukan semakin naik tocang, makin Allah lemah lembut, kita makin seronok buat dosa maksiat. Tak ada apa pun, okey je. Aku tak semayang okey pun, aku dedah aurat okey je, kerja okey, gaji okey, naik pangkat lagi. Apa masalah? Jangan lupa. Jangan sampai Allah menzahirkan keadilan dan kekerasan di atas diri kita. Padahal sekarang ni Allah boleh azab kita. Sekarang ni Allah boleh turunkan azab di atas kelekaan dan kedosaan yang kita buat. Sekarang ni, tak payah tunggu hari kiamat. Sekarang ni pun Allah Maha Kuasa nak turunkan azab atas diri kita. Tapi kenapa Allah tak bagi? Lemah lembut. Kalau diturunkan azab di hari ni, makan tak habis dah kita. Keluar rumah dedah aurat, hangus dengan kulit-kulit kita. Apa nak katakan? Apa nak katakan? Keluar rumah dedah aurat, Allah bakar kulit kita. Apa kita nak katakan kalau macam tu? Padahal Allah boleh boleh buat. Kita suka sumpah seganah orang, Allah bisukan lidah kita. Apa yang kita nak buat? Faedah lagi tak? Dah terlambat dah nak baiki. Telinga suka dengar benda haram, Allah pekak tulikan kita. Apa manfaat kita dapat? Jadi kita kena ingat, bila kita buat dosa maksiat guna anggota kita ni, bukan bermaksud Allah Ta'ala menggalakkan kita buat dah. Allah nak suruh kita ni ambil kesempatan sebelum dia turunkan bala, baik ubah cepat-cepat. Itu maksudnya. Bukan maksudnya okey je. Maknanya Allah ni tak apa lah. Tak apalah. Allah ni tak apalah, dia maha baik. Dia maha baik. Ya, memang dia maha baik. Kita yang tak baik, kita yang banyak salah guna lemah lembut Allah, sifat pemurah Allah, menyebabkan kita jadi hamba yang besar kepala.
Jadi hamba yang besar kepala dengan Allah. Malam ni tidur, besok hidup lagi. Malam ni tidur, besok hidup lagi. Sebab itulah sebab itulah kena waspada kita. Kena waspada kita. Kena ingat-ingat, cepat-cepat kembali kita, pakar-pakar kita kembali ingat mengingati, nasihat menasihati, pakar-pakar kembali kepada Allah. Sementara Allah bersifat lemah lembut dengan kita. Sebelum Allah matikan kita dalam keadaan kemaksiatan diri kita. Na'udzubillah. Kerana bahasanya syaitan menyuruh syaitan akan manusia dengan fusuk dan kejahatan dan kufur dan jalan yang salah daripada yang sebenarnya. Dan bahawasanya yang alim dengan ilmu fiqh itu menyuruh ia akan mereka itu dengan iman dan dengan taat, dan menyeru ia akan mereka itu beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang Rahman. Dan tiada hasil daripada ambil sesuatu daripada ini, kerana sekalian kelakuan-kelakuan apabila ia tidak alim dengan alim fiqh, bahkan berbuat ibadat ia atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Dia boleh beribadat, tapi dia akan melanggar undang-undang ibadat itu sendiri tanpa dia sedar, walaupun banyak semayang. Tiap-tiap malam tahajud, tiap-tiap kali tahajud, mandi wajibnya hadas besar di bawah dalam tahajud ni. Tiap-tiap kali tahajud bawa hadas besar, apa jadi? Rajin tahajud, istiqamah, setiap malam tak tinggal tahajud. Tapi dia tak sedar dia tahajud dalam membawa hadas sebab mandi wajibnya salah. Tak belajar sebab mandi wajib, tapi rajin ibadat. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi. Satu kitab lagi. 15 minit patut makan kambing ni, nasi ni tak boleh lama-lama nanti basi. Kesok apa? Boleh baca, tak boleh baca, kita baca doa macam terus. Baru 18. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata muallif, betul? 11. Maka tak kala, maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya kepada yang menolakkan akan segala menegahkan dia hamba ini, dan menghilangkan dia segala yang menegah. Jadi bila hamba tu tadi dia dah belajar, dia nampak dosa dia dah nampak salah silapnya, dia dah tahu betapa banyak yang dia kufur dengan nikmat Allah, yang menyebabkan itu jadi pendosa, ahli maksiat yang tidak melayakkan dia menjadi orang yang nak beribadat. Kerana orang yang ibadat itu jalan yang bersih, suci, padahal dirinya berlumur dengan dosa dan maksiat. Jadi tak patut, tak padan, tak layak nak beribadat dalam keadaan dirinya penuh dosa dan maksiat. Maka dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nak melayakkan dirinya. Kemudian bila hatinya dah bersih daripada dosa dengan sebab taubat tadi, asalnya ilmu. Kalau tak ada ilmu tak nampak salah. Tu asal cerita dia, jangan lupa. Jangan lupa asal ceritanya menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu dia nampak salah. Bila nampak salah dia bertaubat. Bila taubat hatinya bersih. Bila hatinya bersih, seronok, semangat nak beribadat. Nak buat tu, nak amal tu, nak tinggalkan yang ni, nak buat yang ni. Sebab hati dia dah bersih. Tiba-tiba dalam semangat nak ibadat, nak hijrah tadi, ada 4 benda di hadapan dia yang menghalang dan mengganggu dia untuk menunaikan kebaikan yang dia dah nampak tadi. Dah nampak dah macam-macam jalan kebaikan ibadat dah nampak dah.
semangat nak buat dah. Rupa ada benda, 4 benda ni tunggu dia dekat depan tau. Yang pertamanya dunia ni akan halang dia, dunia ni akan susahkan dia, dunia ni akan sibukkan dia, dunia ni akan palingkan hati dan fikiran dia daripada ibadat yang dia dah nampak tadi, sehingga dia dah terlupa dah maksud asal dia. Ibadat dia tadi dah tak nampak dah. Kerana apa? Fikiran dan hatinya dah diganggu oleh dunia. Fikir nak kahwin, nak kahwin dah. Fikir nak mewah. Kahwin ibadat tu ni. Tak apa, fikir kahwin tak apa. Fikir kahwin tak apa. Fikir apa? Macam mana boleh kahwin pula begini kan? Fikir tentang harta, nak kaya, nak mewah, nak hebat, nak bisnes. Itulah sibuk fikirannya, hatinya mikir tentang benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Lalu dia terlupa tentang ibadat yang dia dah nampak ni. Nak buat tak boleh, sibuk kerja. Nak buat sibuk ini, nak buat tapi dah nampak benda tu bagus, nampak dah benda tu baik, benda tu bagus. Tapi bila nak buat, dunia datang kacau. Maka macam mana nak selamatkan diri daripada dunia tu? Kena ada ilmu macam mana cara nak melepaskan diri daripada dunia yang ganggu ibadat. Sebab kalau kita tak selamatkan diri daripada dunia yang ganggu ni, kita tak akan dapat ibadat. Sebab tu dia nama awaik. Awaik, 4 benda ni awaik, benda yang menegah daripada ibadat. Nampak ibadat tapi tertegah nak buat, tak dapat nak buat, tak boleh nak buat. Sebab ada yang menegah, yang menghalang, iaitu dunia. Kena buang maksud. Mau tak mau kena buang yang namanya dunia tadi. Apa maksud dunia? Benda yang lebih-lebih, benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, kena buang. Barulah boleh ada harapan. Tapi ada 3 lagi, bukan 1 dan 4. Ada 4 benda yang ganggu, yang tunggu kat depan halang. Jangan. Ibaratnya kalau kita nak pergi jalan tu dihadang, jangan. Ada 4 benda yang halang. Jangan. Kena tendang 4 ni baru boleh jalan. Maksudnya selagi tak tendang 4 ni, tak boleh beribadat dengan sebenar-benar. Jadi maka berkehendak, yang mana dari 4 tadi? Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempatnya nafs. Inilah penghalang ibadat, inilah pengganggu ibadat yang ada depan mata saya dan yang ada depan mata tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Inilah yang 4 benda yang menghalang kita semua nak mengabdikan diri kepada Allah. Semua jumpa benda ni, cuma perasan dengan tak perasan, sedar dengan tak sedar je. Baik lelaki, baik perempuan, ni lah benda. Tinggi pangkat sampai dah segenap-genap pangkat, bila sebut nak ibadat je, tak kira ibadat zahir, ibadat batin, akan jumpa 4 benda. Hati pun ada ibadat, amalan hati. Hati kita nak beramal dengan benda-benda yang Allah suruh pun tak boleh, sebab diganggu oleh 4 benda. Tubuh badan kita ni pun yang zahir ni nak ikut syariat Allah pun tak boleh, sebab dihalang oleh 4 benda. Cuba kita renung baik-baik, betul tak? Yang pertama dunia ni, hati kita ganggu. Allah suruh hati ingat Allah banyak-banyak, Allah suruh hati ingat akhirat banyak-banyak, Allah suruh hati bersibuk, berbimbang, memikirkan tentang amal ibadat. Tapi hati kita disibukkan dengan dunia. Tu nampak tak ada? Fikir nak kaya, fikir nak hebat, fikir nak mewah, fikir nak masyhur, fikir ni takut orang cakap, takut orang keji, takut orang cela, takut orang tak pandang, takut orang tak hormat. Mana nak ingat Allah ni? Dah sepenuh-penuh hati kita tadi sibuk berbimbang, memikirkan tentang dunia. Jadi betul lah cakap. Tapi kita tak perasan. Malam ni baru kita perasan. Oh ya ke? Patut dah. Hati kita, zahir dan batin kita diganggu oleh dunia. Bukan zahir, dengan hati-hati kita pun dia kacau. Maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya, kepada yang menolakkan akan segala yang menegahkan dia ini dan menghilangkan dia. Kena hilangkan 4 benda ni. Kena hilangkan 4 benda ni, mau tak mau. Kalau nak cari bekal ibadat, bekal akhirat yang banyak, kena tolak 4 benda ni. Dan jikalau tiada, dapat ia mendatang kelepasan
Dan jika jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadat. Maksudnya kalau tak dapat buang 4 benda ni, kita takkan terlepas dan kita takkan terselamat daripada kebinasaan. Kita takkan dapat kebahagiaan, kebaikan, kebajikan pada pekerjaan ibadat. Kita takkan dapat. Jadi baik lelaki, baik perempuan, tua, muda, berpangkat tidak, kena buang 4 benda ni, kena selamatkan diri. Adalah ilmu dia. Ni yang kita disuruh ngaji ni. Imam Ghazali nak ajar lah ni. Macam mana cara nak menyelamatkan diri daripada yang namanya dunia tadi. Ni lagi akan datang, dia bagi tahu tips dia. Sekarang orang kata tip. Dalam TikTok tu macam-macam tip. Tip ni tip tu, ni tip. Nak menyelamatkan diri daripada yang namanya dunia, makhluk, setan, nafsu yang menghalang ibadat. Kalau nak, kena ngajilah. Kalau kita rela diri kita diganggu oleh 4 benda ni, tak payah ambil tahu. Tak payah ngaji. Kalau kita berasa tak penting, nak menyelamatkan diri pada dunia, makhluk, setan, nafsu ni, tak payah ngaji ilmu ni. Tak payah susah-susah buang masa. Baik berehat je, lepak kedai kopi ke, sembang-sembang ke, tu lagi baik. Tak payah ambil tahu. Sebab pada kita tak belajar pun, kita akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Sebab pada kita, kita walaupun tak mengaji, kita akan dapat keistimewaan daripada Allah, bahawa kita ni besok akan senang masuk syurga walaupun kita tak belajar. Sebab kita ada kedudukan istimewa sisi Tuhan. Jadi tak payah mengaji. Buat sibuk-sibuk, penat-penat, buang masa je. Buat apa? Tak payah mengaji. Dah betul dah tu. Tak payah mengaji tu dah betul dah tu. Tak payahlah. Abaikan je. Kalau orang ajak mengaji, abaikan, pedulikan. Kalau orang ajak belajar, pedulikan. Itu semua bohong aja. Yang betulnya tak belajar pun Allah akan masukkan kita dalam syurga tanpa hisap. Sebab kita ni orang istimewa sisi Tuhan. Malam tadi malaikat Jibril dah datang bagi tahu. Jangan ni yang belajar ramai kandas, yang banyak ibadat pun ramai yang terkandas. Apatah kita ni. Maka menghidupkan dia di sini oleh menghadap tu. Menghidupkan tu. Maka menghidupkan dia di sini atau menghadapkan dia di sini oleh aqabatul awaik namanya. Maka berkehendaklah ia hamba kepada memutuskan dia, menyelamatkan dia dengan 4 perkara. Yang pertama, yang pertama, penghalang dia ada 4, maka penyelamatnya pun ada 4. Penghalangnya 4, penyelamatnya pun 4. Yang pertama, penyelamat yang pertama iaitu mana? Sunyikan daripada dunia. Apa maksud sunyikan daripada dunia? Yakni tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Macam mana nak tinggalkan dunia belum mati lagi? Orang mati tu bolehlah meninggal dunia. Ni kita tak mati lagi nak tinggalkan dunia macam mana? Faham baik-baik. Dengar betul-betul. Faham dulu dunia yang dimaksudkan dalam kitab-kitab tasawuf ni apa. Jangan jadi fitnah. Kita tak belajar, kita jadi fitnah. Dunia-dunia yang disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf ni, jauhkan dunia, bencikan dunia, buangkan dunia. Dunia itu apa maksud? Iaitu sesuatu perkara yang tidak menolong ibadat. Tu dunia. Kalau harta yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat tu nama dunia. Kalau makan lebih daripada nak jaga kesihatan, nak jaga kesihatan, nak beri tenaga pada badan, tapi yang namanya makan mewah-mewah, makan sedap-sedap, seronok-seronok, itu namanya dunia. Itu namanya dunia.
Makna benda yang lebih daripada qadar hajat untuk ibadat, itulah dunia. Ataupun sesuatu yang tidak menolong ibadat, itulah dunia. Sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati besok, itulah namanya dunia. Itu yang disuruh tinggalkan tu. Kalau kita ni contohnya jenis suka bermewah-mewah, tinggalkan bermewah-mewah tu. Sebab yang nama mewah-mewah tu tak ada kena-mengena dah dengan ibadah. Tu nafsu. Tu nafsu. Nak kenyang, contoh, kita buat contoh mudah. Nak kenyang, yang Allah tuntut wajib jaga nyawa. Wajib jaga nyawa daripada mati. Wajib usaha dengan maksud makan, minum. Baik, adakah menjadi syarat makanan minuman mewah baru boleh menjaga nyawa dan kesihatan? Tak perlu kepada kemewahan dalam bab makan minum pun dah boleh menjaga nyawa dan kesihatan untuk ibadah. Tapi nafsu kita bukan sekadar nak makan, nak menyelamatkan nyawa, tapi nak bersedap-sedap. Kadang ada yang nak bermegah-megah dengan makanan. Nampak tak? Itu namanya dunia. Itu yang namanya dunia itu. Beli ketam RM800 seekor. Duk tayang, sakit hati orang fakir miskin. Kau pergi hantar je. Ya, rezeki kau. RM800 ni seekor. Dengan bangga. Tu takut-takut jadi dunia. Takut-takut jadi riak, menunjuk-nunjuk. Benda yang tak ada hubung kait, tak makan dengan harga yang macam tu pun boleh kenyang, boleh jaga nyawa, boleh ibadah. Sebab nafsu ni dia memang terbiak, dia memang suka yang lebih dah. Kalau harta, dia suka kumpul banyak-banyak walaupun tak pakai. Bila banyak tu jadi seronok dia. Ni duit-duit kita dalam bank tu, duit kita dalam poket tu belum tentu kita punya lagi, betul tak? Tapi seronok tak tengok nombor dia banyak dalam tu? Kalau nampak kosong je, seronok tak? Seronok ya? Kosong aja. Daripada awal hingga akhir, awalan wa akhiran kosong semua. Seronok tak tengok? Sedih. Tapi kalau banyak dia punya kosong ujung tu, pangkal tu ada nombor, seronok. Padahal tak dapat lagi tu. Barangkali yang dalam akaun kita tu siapa punya? Suami baru bini kita punya. Jaga baik-baik, padan muka kita. Dulu kita cari pulun sampai tak semayang, tak mengaji, akhir-akhirnya bini laki baru bini kita dapat duit. Padan muka kita. Lagi sakit azab dalam kubur. Menyumpah seganah kita. Aku dalam kubur ni sampai kena azab. Tak semayang dulu, tak mengaji dulu, cari duit kumpul banyak-banyak. Engkau yang kebas rupanya. Nampak tak? Sungguh Sungguh tak sungguh? Kita cari kumpul banyak-banyak sampai tak semayang, sampai tak peduli agama. Akhirnya orang lain dapat. Kita dalam kubur kena azab sebab dalam dunia dulu tak ada masa nak belajar agama. Betul tak? Tu kata dalam kitab Ta'limul Aulad, dia kata sehabis-habis bodoh lah orang macam ni. Orang macam ni dia kata sehabis-habis bodoh, mengusahakan kesenangan untuk orang lain, sedangkan di dalam kubur diazab oleh Allah kerana amalannya salah, tak diterima oleh Allah. Sehabis-habis bodoh lah. Tak ada bodoh lebih dah daripada tu. Kalau pertandingan bodoh tu nombor satu. Itu maksud yang nak bagi faham tadi. Sehabis-habis bodoh ni mana kalau pertandingan siapa paling bodoh dia menang. Itu maksud. Dia ngaji tasawuf memang macam tu lah. Tak ada nak puji-puji, nak kata kita yang baik, kita yang bijak, itu tak payah ngaji tasawuf. Tasawuf bukan ilmu nak ajar puji-puji diri lah. Ilmu tasawuf ni ilmu nak ajar cela diri, nampak kotor diri, nampak jahat diri. Tak payah nak berasa baik lah. Tak payah. Kalau nak memandang diri baik, tak payah ngaji tasawuf. Tak mengaji pun kita alim macam mana nak memuji-muji diri. Tahu ya. Dalam kitab tu dia kata sehabis-habis bodoh.
Kau habiskan usia kau daripada muda sampai tua, sedangkan umur ni Allah bagi kau gunakan untuk ibadat sebanyak-banyak, nanti bawa bekal balik banyak-banyak, tapi kau habiskan masa dan usia kau cari dunia pagi petang siang malam, tak peduli, langgar sempadan. Akhirnya orang lain yang dapat senang, kau dalam kubur diazab oleh Allah. Cerdik ke tak cerdik? Tu dia kata sahih-sahih bodoh. Seronoklah laki baru bini kita kahwin ni dapat duit ribu-ribu, ratus-ratus ribu dah. Sakit hati kita. Dah lah sakit kena azab, sakit hati dapat cerita bini kita dah lalu kubur kita, hai kata ni. Bukan bagi salam, hai kata ni. Lagi sakit hati kita dalam kubur. Jadi sayangkan bini berpada-pada maksudnya. Sayangkan bini, sayangkan anak berpada-pada. Jangan jadi macam lilin, terangkan orang lain, kita besok kena bakar dengan Allah. Okey, sikit lagi. Maka menghidupkan dia di sini aqabatul awaik namanya, maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan empat perkara. Pertama, sunyikan daripada dunia yang ditinggalkan. Mana daripada sekarang kita dah mula dah kena mula ajar diri kita apa benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, tinggalkan. Kalau dalam urusan pekerjaan kita urusan perniagaan kita, apa yang menjadi sebab kita tak ada masa dengan Allah? Contoh, dulu kedai satu, sempat lagi nak sembahyang, sempat lagi nak mengaji, contohlah. Kemudian kita tambah lagi kedai kedua, masih lagi boleh sembahyang, masih lagi boleh mengaji. Tambah nombor 3 kedai, masih lagi buat ibadat. Masuk kedai yang keempat, dah tinggallah benda-benda tu. Ini nak kena buang yang ni. Sebab dia dah ganggu yang. Boleh faham tak tu? Bukan semua jual semua. Bukan semua jual semua. Just mana yang menyibukkan kita daripada ibadat, tu tinggalkan. Tu yang nak kena ejah tinggalkan. Memanglah sayang kan, tadi nafsu disuka banyak. Jadi urusan-urusan yang tak ada hubung kait dengan ibadat, bahkan ganggu ibadat kita dengan Allah, tinggalkan. Kalau tak buat macam ni daripada sekarang, habislah kita. Memang takkan ada masa lah jawab. Jadi pedih tak nak tinggalkan benda tu? Pedih lah, perit lah. Tu Nabi kata jalan nak masuk syurga ni jalannya menyakitkan. Sakit lah nak tinggal benda-benda yang nafsu suka tu. Nafsu suka megah-megah, nafsu suka mewah-mewah, nafsu suka banyak duit, banyak bisnes. Memanglah nafsu suka. Tapi apa guna banyak bisnes tapi kita makin jauh dengan Allah? Apa beza dia? Cuba fikir, apa beza? Tu maksud dunia tadi, kena asingkan, kena tinggalkan. Mau tak mau kena tinggal. Apa yang tak hubung kait dengan ibadat, tinggal. Barulah nanti insya-Allah akan ada ruang untuk kita beribadat. Yang kedua, makhluk. Mana pula tadi? Asingkan diri daripada makhluk. Ini cara nak menyelamatkan diri daripada gangguan makhluk. Gangguan makhluk ni bukan makhluk halus ni makhluk kasau yang kepala hitam ni. Bukan makhluk sini, makhluk halus Maksud makhluk di sini kita ni manusia ni. Kadang-kadang makhluk yang ganggu kita ibadat ni suami. Kadang-kadang yang ganggu kita ibadat ni isteri. Kadang-kadang yang ganggu kita ibadat ni anak-anak, cucu-cucu. Kadang-kadang yang jadi gangguan ibadat ni ibu bapa. Kadang-kadang yang jadi gangguan ibadat ni jiran tetangga. Kadang-kadang yang jadi ganggu ibadat ni masyarakat. Nanti apa orang kata nanti apa kawan kata kalau aku hijrah nanti apa orang kata kalau aku bertutup lah nanti pakai longgar-longgar apa pula orang kata kalau aku mengaji nanti apa pula orang kata. Tu makhluk saja. Jadi nak jaga makhluk, nak jaga hati makhluk, kita tinggalkan ibadat. Jadi kalau tak boleh tinggalkan makhluk yang jenis macam ni, takkan buat ibadat dah itu. Pagi kawan,
waktu rehat, waktu kerja dengan kawan, petang balik kerja dengan kawan, petang main bola dengan kawan, malam pun nak lepak dengan kawan lagi. Nampak tak? Sayang nak tinggalkan kawan-kawan tadi, sehingga hingga malam pun kita tak boleh nak datang belajar. Makhluk kan tu. Kena tinggalkan makhluk ni baru boleh mengaji. Tinggalkan makhluk ni baru boleh belajar. Bukan suruh tinggalkan terus, tinggalkan sekejap. Campur yang baik-baik, yang tak baik jangan campur. Itu nanti dalam bab uzlah tu. Asingkan diri daripada makhluk ni, maksudnya kena beruzlah, mengasingkan diri. Nanti akan sampai bab dia, macam mana cara kita nak mengasingkan diri daripada makhluk supaya kita boleh beribadat. Bukan asingkan diri daripada makhluk sebab merasakan diri dah baik. Bukan. Salah. Kalau kita asingkan diri daripada makhluk sebab merasa diri dah baik, itu sesat. Itu kena tipu. Jadi uzlah ni ibadat, kena ngaji juga. Kena ngaji juga bab uzlah ni. Takut-takut nanti orang lain uzlah Allah sayang, kita uzlah Allah benci pula dah. Tak campur dah ni kawan-kawan ni, semua tak boleh pakai ni, semua tak sembahyang. Umur orang tak, semua dosa ni kaki neraka semua tu. Aku ni dah hijrah semalam, dah mengaji dah, buat apa nak campur dengan diorang ni, semua menyusahkan aku, merosakkan aku. Jangan, bukan macam tu. Sebab tu suruh ngaji. Dalam uzlah tu sendiri ada syaitan dalam hati. Biasa duduk seorang-seorang mulia dah, rupa Allah benci tak sedar. Dah niat salah. Dan yang ketiganya, melawan, berperang dengan syaitan. Macam mana pula nak perang dengan syaitan ni? Nak guna senjata apa ni? Bazooka ke? Nak guna kereta kebal ke? Parang terbang ke? Apa ni nak lawan syaitan ni? Macam mana cara? Imam Ghazali bagi tahu dah ni akan datang. Semua ada dah tips dia. Kita nak ngaji dengan tak nak je, semua ada dah disiapkan dah dalam ni. Jadi pakat-pakat ngajilah. Ngaji ni bukan sebab kita orang baik, sebab kita tak baik lah nak kena ngaji kita macam ni. Dah baik tak yang ngajilah kita ni. Dan yang keempatnya, apa yang menghalang kita daripada ibadat? Nafsu. Jadi macam mana cara dia? Kena lawan nafsu. Macam mana cara lawan nafsu? Ada tips dia akan datang. Wallahu a'lam. Dah lah, cukuplah malam ni. Awal sikit. Awal pun pukul 11 dah. Jadilah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi berkah kepada kita semuanya. Tak terkecuali siapa pun, yang baru, yang lama, yang hadir. Tadi hadir sekejap, lepas tu dah keluar. Yang baru hadir, yang masih stay daripada awal hingga akhir. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi petunjuk oleh Allah, taufik hidayah oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkah, dipanjangkan umur yang berkah, diberi kesihatan yang berkah, diberi kebahagiaan dalam kehidupan dalam rumah tangga, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dilahirkan di kalangan kita anak keturunan yang soleh-solehah hingga kiamat, berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan diri kita masing-masing hamba yang bertakwa, suami-suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa, kawan-kawan yang bertakwa, kenalan-kenalan yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita supaya saling bantu-membantu, ingat mengingati, nasihat menasihati kerana Allah, bukan kerana memandang diri kita lebih alim, lebih tahu, lebih soleh. Bukan, auzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari sebarang jenis penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hiaskan hati kita dengan sekalian sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, dan sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan
keselamatan, perlindungan kepada saudara kita di Palestin khususnya, dan sekalian umat Islam yang ditindas oleh orang kafir harbi di dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan pertolongan. Yang syahid, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima syahid mereka, dan mudah-mudahan kita juga nanti direzekikan oleh Allah mendapat syafaat daripada para syuhada, pada syuhada tersebut, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah segala di situ salah silap, kekurangan, kelemahan. Saya minta ampun maaf banyak-banyak. Andai kata ada yang terguris hati dan perasaan, bukan ada niat lain. Tidak, sama-sama kita nak memperbaiki diri kita, insya-Allah. InsyaAllah semua kita ada lemah, ada salah silap, sama je. Kita tak ada perbezaan. Yang membezakan kita dengan Allah itu adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa thawadaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sama-sama kasih kepada semua kawan-kawan yang hadir, yang mengaji. Terima kasih banyak. Moga Allah memberkahi kita semua, meredai kita semua, mengampuni kita semua, memperbaiki kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sekalian. Moga kalian dalam rahmat dan redha Allah selalu sentiasa. Amin ya Rabb. Pakar-pakar doa, saling doa mendoakan. Jangan lupa saling doa mendoakan. Kita tak tahu, bahkan kalian orang-orang yang pilihan Allah, kalian tetamu Allah. Doakan saya, doakan anak isteri saya, keluarga saya, ibu bapa saya. InsyaAllah sama-sama kita. Saya pun samalah. Baik. Dipermudahkan segala urusan. Selamat rehat semua. Selamat rehat. Selamat rehat. Ni makanan dah tunggu ni, tak boleh lama-lama, nanti basi. Nanti. Yang ada support beg kuning saya, terima kasih banyaklah. Jazakumullahu khairal jaza. Tu suasana je, kita tengok suasana sekejap. Tengok suasana sekejap. Tu suasana dia. Apa bahan tu tak tahulah. Nasi arak kambing tak bas. Orang tua saya tak tahu. Dengan hari buat. Baik. Baik, insya-Allah. Besok ini boleh pagi. Saya niatkan untuk kawan ni. Ayah kata jangan keluar. Saya niatkan untuk kawan. Rumah tu kena bagi nama kat dia. Baik, insya-Allah baik. Abang Jasri, makasih. Masyina Yaakob. Baik, siapa lagi? Kak Maria kita, Abang Azman kita, Anwar. Bat, mana dak Bat? Bat, makan Bat. Ukti, Aida, siapa lagi ni? Insan biasa, Kak Ati kita, siapa lagi? Syed Muhammad, insya-Allah. Ada tahu kawan, tengok. Lawa motor. Mana ada motor dah, tak ada motor dah. Encen dah. Baik. Jumpa lagi. Terima kasih, minta maaf tak boleh panggil nama satu-satu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Besok hari Selasa, besok ada kelas Zuhur. Besok ada kuliah Zuhur kelas ganti di BSN di MITC KWSP MITC Melaka. Besok kelas ganti. Sepatutnya hari ni, tapi hari ni cuti. InsyaAllah besok sampai. Alhamdulillah.
Ini dah tak